Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video ini kita akan bincangkan teknik menjawab tematik SPM 2022, kertas 2 bahagian B dan bahagian C. Dalam video kali ini kita akan bincangkan soalan dari I-Modul Kecemerlangan SPM SMKA SABK 2022 Modul 3. Kita lihat soalan kita yang pertama iaitu soalan nombor 11A. Cari titik persilangan bagi dua garis lurus berikut. Y sama dengan negatif 2x tambah 12 dan 3y tolak 4x sama dengan 6. Di sini kita ada dua persamaan. Kita labelkan ini persamaan pertama dan persamaan kedua. Kata kunci kita di sini adalah titik persilangan. Untuk mendapatkan titik persilangan, kita kena selesaikan persamaan serentak untuk dapatkan nilai x dan juga nilai y, iaitu koordinat dia. Jadi untuk soalan ini, kita akan menggunakan kaedah penggantian disebabkan pada persamaan pertama, kita ada y sama dengan. Jadi kita ambil persamaan yang kedua, iaitu 3y. Y kita akan gantikan dengan negatif 2x tambah 12. Dan tolak dengan 4x sama dengan 6. Seterusnya kita akan kembangkan, kita akan buang kurungan, kita akan dapat negatif 6x tambah 36 tolak 4x sama dengan 6. Kemudian kita akan ringkaskan persamaan kita, kita akan dapat negatif 10x sama dengan negatif 30. Kemudian terdapat nilai x sama dengan 3. Kemudian kita akan gantikan x sama dengan 3 di dalam mana-mana persamaan. Jadi di sini cikgu gantikan dalam persamaan pertama, iaitu y sama dengan negatif 2 darab dengan x itu 3 tambah 12. Jadi kita dapat nilai y di sini sama dengan 6. Jadi kita ada nilai x dan nilai y. Jadi titik persilangan adalah koordinat. Kita nyatakan koordinat x, y. Jadi jawapan akhir kita adalah 3, 6. Selanjutnya kita lihat soalan 11B. Pelajar 7 menunjukkan dua garis lurus OP dan SQ dilukis pada satu satah kates. Garis lurus OP adalah selari dengan SQ. Kedua-dua garis selari bermaksud kedua-dua garis ini mempunyai nilai kecerunan yang sama. Cari kecerunan garis OP. Kita lihat garis OP, kita ada dua titik O dan juga P. P 8, 12, manakala titik O adalah 0, 0, itu asalan. Untuk mendapatkan nilai kecerunan, kita menggunakan rumus y2 tolak y1 per x2 tolak x1. 12 tolak dengan sifar per dengan 8 tolak dengan sifar. Jadi kita dapat M sama dengan 3 per 2. Seterusnya untuk soalan 2 Roman, cari nilai K. K ini merupakan nilai y kita. Sama juga macam tadi, kita akan menggunakan rumus kecerunan juga dan kecerunan kita akan samakan dengan 3 per 2. Jadi kita akan ambil y2 tolak y1, k tolak sifar. Kerana ini adalah y2 kita dan ini adalah y1 kita. Kemudian kita ambil x2, 10 tolak dengan 7. Per dengan 10 tolak dengan 7. Dan kita akan dapat 3 per 2 sama dengan k per 3. Kemudian untuk dapatkan nilai k, kita akan darab silang. 2 darab k sama dengan 2k, sama dengan 3 darab 3, 9. Jadi k sama dengan 9 per 2. Seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan 11A, angka pengiraan di sini kita akan dapat 1 markah, kemudian nilai x 1 markah, nilai y 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Kemudian untuk soalan B, kita nyatakan nilai kecerunan, kita akan dapat 1 markah dalam langkah pengiraan dan jawapan akhir 1 markah. Untuk nilai K langkah pengiraan, kita akan dapat 1 markah dan jawapan akhir kita 1 lagi markah. Dan untuk soalan ini, kita akan dapat 8 markah. Seterusnya kita lihat soalan yang kedua, itu soalan bernombor 12. A. Darius ingin membeli insurans kebakaran untuk rumahnya. Pihak insurans maklumkan bahawa nilai boleh insurans rumahnya ialah RM520,000. Namun polisi insurans yang ingin dibelinya mempunyai peruntukan co-insurans menginsurankan 90% daripada nilai boleh insurans dengan deductible sebanyak RM14,000. Darius hanya menginsurankan rumahnya dengan jumlah RM400,000 sahaja. Soalan 1 Roman, hitung nilai penalti co-insurans sekiranya rumah Darius terbakar dengan kerugian sebanyak RM150,000.
Dalam pertama sekali, kita perlu dapatkan berapakah nilai boleh insurans rumahnya berdasarkan kepada co-insurans 90%. Jadi kita akan ambil 90%, darabkan dengan nilai semasa rumahnya RM520,000 dan kita akan dapat RM468,000. Ini merupakan 90%, iaitu Darius perlu membeli sebanyak 468, tetapi di sini dia cuma menginsurankan setakat 400,000 sahaja. Jadi kita akan ambil 400,000 per dengan nilai yang sepatutnya dibeli, kemudian kita darabkan dengan kerugian di sini adalah RM150,000. Kemudian kita akan tolak dengan deductible RM14,000. Kemudian tekan calculator dan kita akan dapat jumlah pampasan yang akan diterima Darius adalah RM114,205.13. Kemudian soalan bertanyakan tentang penalti. Penalti bagi co-insurans apabila Darius membeli kurang daripada RM90,000. Jadi di sini kita akan ambil RM150,000, kemudian kita akan tolakkan dengan 114,205.13 dan kita akan dapat nilainya adalah RM35,794.87. Kemudian untuk soalan 2 Roman, hitung jumlah pampasan yang akan diterima Darius jika rumahnya terbakar dengan kerugian menyeluruh. Kata kunci di sini adalah kerugian menyeluruh. Untuk kerugian menyeluruh, Darius akan dapat keseluruhan jumlah yang diinsurunkan. Kemudian kita akan tolak dengan deductible. Jadi kita ambil RM400,000 tolak dengan RM14,000 dan Darius akan dapat RM386,000. Seterusnya kita lihat soalan B. Bagi insurans kereta, Darius telah memilih untuk menginsurans keretanya di bawah polisi komprehensif. Beliau juga memiliki polisi insurans perubatan utama dengan peruntukan deductible sebanyak 200 dan fasal penyertaan peratusan co-insurans 85-15 dalam polisinya. Dalam satu kejadian, kereta yang dipandunya telah terlibat dalam kemalangan dan beliau telah dimasukkan ke hospital dan kos perubatan berjumlah RM1,200. Soalan 1 Roman, nyatakan jumlah pampasan bagi kos perubatan itu yang ditanggung oleh pihak insurans motor miliknya. Jelaskan jawapan anda. Kunci di sini adalah pampasan kos perubatan dan juga insurans motor. Dan kalau kita lihat di sini, bagi insurans motor tidak cover untuk pemilik kenderaan tersebut. Jadi jawapan kita untuk 1 Roman adalah RM0. Di mana alasan adalah insurans motor tidak memberi perlindungan kecederaan dan kematian pihak pertama. Seterusnya soalan 2 Roman, hitung bayaran kos perubatan yang ditanggung oleh insurans perubatannya. Kalau untuk soalan 2 Roman ini, dia melibatkan insurans perubatan. Kemudian kita lihat co-insuranya adalah 85-15, jadi kita akan ambil 85% daripada nilai yang dituntut iaitu RM1,200. Kemudian kita tolak dengan deductible dan kita akan dapat RM820. Seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A1 Roman, kita mendapatkan 90%, kita dapat 1 markah. Dapatkan pula nilai yang diperolehi apabila dia menginsurans pada kadar RM400,000 ini, kita akan dapat 1 lagi markah. Seterusnya kita melakukan operasi tolak di sini 1 markah dan jawapan akhir kita 1 lagi markah. Kemudian untuk soalan A2 Roman, langkah pengiraan di sini 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Seterusnya untuk soalan B1 Roman, kita menyatakan nilainya 1 markah, kemudian justifikasinya 1 lagi markah. Kemudian untuk soalan B2 Roman, langkah pengiraan 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 10 markah. Seterusnya kita lihat soalan nombor 13, iaitu soalan ketiga A. Raja 8 menunjukkan 2 kepingkat dalam kotak A, 4 kepingkat dalam kotak P dan 5 kepingkat dalam kotak Q. Sekepingkat dipilih secara rawak daripada kotak A. Jika kad nombor 6 dipilih, maka sekepingkat lain dipilih secara rawak dari kotak P. Kalau 6 dipilih, akan pilih kotak P. Kemudian jika H dipilih, akan pilih kotak Q.
Dengan menyenaraikan kesudahan bagi suatu peristiwa, cari kebarangkalian bahawa kedua-dua kad itu berlabel dengan huruf. Pada pertama sekali, kita akan senaraikan ruang sampelnya terlebih dahulu. Jika dia memilih nombor 6, dia akan pilih pada kotak P. Jadi di sini kita akan ada 61, 68, 6F dan juga 6K. Kemudian jika dia memilih huruf H, dia akan pilih pilihan seterusnya pada kotak Q, iaitu H5, H9, HL, HM dan juga HN. Jadi kita akan senaraikan ruang sampelnya terlebih dahulu. Kemudian seterusnya kita akan dapatkan kedua-dua kad itu adalah huruf. Jadi di sini kita akan ada HL, HM dan juga HN. Di sini kita ada 3. Maka untuk mendapatkan kebarangkalian, kita ambil peristiwa per dengan ruang sampel. Kita ada 3 peristiwa dan ruang sampel kita di sini ada 9. 3 per 9. Ataupun kita boleh ringkaskan, kita akan dapat 1 per 3. Kemudian untuk soalan A2 Roman, sekeping kad berlabel dengan nombor dan sekeping kad lagi berlabel dengan huruf. Ruang sampel kita akan ada 6F, kita akan ada 6K, kita ada H5 dan kita ada H9. Dan peristiwa kita ada 4. Jadi kita akan ambil 4 per 9 untuk jawapan akhir kita. Seterusnya kita lihat pula soalan B. A dan B adalah 2 peristiwa dengan keadaan kebarangkalian A sama dengan 6 per 7. Kebarangkalian B prime sama dengan 1 per 2. Dan kebarangkalian P persilangan B prime sama dengan 10 per 21. Soalan 1 Roman. Tentukan kebarangkalian A persilangan B. Untuk memudahkan kita menjawab soalan ini, kita boleh melukis gambar rajah Venn. Di sini kita ada set A dan juga set B. Kita lukis set A. Kemudian kita lukis set B. Set A dan set B ini adalah bertindan disebabkan untuk soalan B1 Roman, dia menanyakan tentang A persilangan B. Jadi di sini kita lihat kebarangkalian A adalah 6 per 7. Jadi di sini adalah 6 per 7. Kemudian kebarangkalian A persilangan B prime bersamaan dengan 10 per 21. Jadi kawasannya adalah berada di sini, 10 per 21. Jadi soalan bertanyakan tentang P persilangan B, iaitu berada di sini. Jadi untuk mendapatkan P persilangan B, kita akan ambil 6 per 7 tolak dengan 10 per 21. Dan kita akan dapat jawapan akhir kita 8 per 21. Seterusnya kita lihat soalan B2 Roman. Nyatakan sama ada A dan B adalah peristiwa saling eksklusif atau peristiwa tidak saling eksklusif. Berikan justifikasi anda. Kita lihat balik pada gambar rajah Venn yang kita lukis tadi. A dengan B dia saling bertindan. Apabila bertindan, ia adalah peristiwa tidak saling eksklusif. Jadi justifikasinya adalah disebabkan A persilangan B tak sama dengan sifar. Jadi kita akan tulis jawapan akhir kita tidak saling eksklusif kerana kebarangkalian A persilangan B tak sama dengan sifar. Seterusnya kita lihat pada segi pemberi markah. Untuk soalan A1 Roman, kita akan dapat 2 markah. A2 Roman, kita akan dapat 2 markah. Kemudian untuk soalan B1 Roman, langkah pengiraan 1 markah, jawapan akhir 1 markah. B2 Roman dinyatakan tidak saling eksklusif 1 markah dan justifikasinya 1. Dan maka keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 8 markah. Baiklah, seterusnya kita lihat soalan yang keempat, iaitu soalan nombor 14. Sufian bercadang untuk membina sebuah landscape dalam rumahnya yang berbentuk segi 4 tepat ABCD seperti dalam Raja 9. Diberi panjang GB sama dengan 4 dan AE sama dengan ED. Soalan A, bentuk satu ungkapan kuadratik bagi luas landscape halaman rumah Sufian A meter kuasa 2 dalam sebutan X. Di sini kita akan dapatkan luas segi 4, panjang darab lebar. Lebarnya adalah 3X tolak 2, panjangnya adalah 3X tambah dengan 4. Ini kita akan tulis panjang darab lebar 3X tambah 4 didarabkan dengan 3X tolak 2. Jawapan kita untuk soalan A.
Pada selanjutnya terlihat soalan B, diberi luas landscape rumah Sufian ialah 160 meter persegi. Hitung nilai X. Untuk menjawab soalan B, kita berbalik kepada soalan A dan kita akan samakan ungkapan itu dengan 160 untuk membentuk persamaan. Iaitu 3X tambah 4 darab dengan 3X tolak 2 sama dengan 160. Kemudian kita kembangkan 3X darab 3X, 9X kuasa 2, 3x darab negatif 2 dapat negatif 6x, 4 darab 3x dapat 12x dan 4 darab negatif 2 dapat negatif 8 sama dengan 160. Kemudian kita akan tulis dalam bentuk arm persamaan kuadratik dan kita akan dapat 9x kuasa 2 tambah 6x tolak 168 sama dengan sifar. Kemudian kita akan menggunakan kaedah pemfaktoran menggunakan kalkulator. Pertama sekali kita katakan menu. Kemudian kita tekan A, kita ambil polinomial dan kita tekan degree 2. Dan nilai pertama kita ada 9 sama dengan, kemudian 6 sama dengan, kemudian negatif 168 sama dengan. Kemudian kita tekan sama dengan, kita akan dapat nilai X kita sama dengan 4. Tekan sekali lagi sama dengan, kita akan dapat X sama dengan negatif 14/3. Kemudian kita akan masukkan nilai ini dalam kurungan, X tolak 4, 3x tambah 14. Sebabkan nilai x ini mewakili panjang, maka kita akan ambil nilai positif bagi x. Jadi jawapan akhir kita x sama dengan 4. Seterusnya untuk soalan C, Sufian bercadang untuk memasang rumput kapet tiruan pada kawasan yang berlorek. Harga bagi rumput kapet tiruan ialah RM15.90 per meter persegi dan kos upah pemasangan ialah RM2 per meter persegi. Sufian mempunyai bajet sebanyak RM2,000. Tentukan sama ada Sufian mempunyai bajet yang mencukupi untuk memasang rumput kapet tiruan tersebut. Soalan ini memerlukan kita dapatkan luas keseluruhan ditolakkan dengan luas kawasan yang tidak berlorek ini. Jadi kawasan keseluruhan luasnya adalah 160. Kemudian kita tolakkan dengan luas kawasan yang tidak berlorek di sini, iaitu X kita gantikan dengan 4, kita akan dapat 12. Dan di sini kita gantikan X ini dengan 4 juga dan sini kita akan dapat panjangnya adalah 10. Jadi di sini adalah 5. Jadi kawasan yang tidak berlorek adalah 12 kali 5. Jadi kita akan tulis tolak 5 darab 12. Kemudian kita akan dapat luas keseluruhan kawasan berlorek adalah 100. Kemudian 100 ini kita akan darabkan dengan kos bagi rumput tiruan di mana harganya adalah RM15.90 1 meter persegi. Kemudian tambahkan dengan kos upah iaitu RM100 kita darabkan dengan 2. Kemudian kita tekan kalkulator, kita akan dapat kos keseluruhannya adalah RM1,790. Bajet Sufian adalah RM2,000. Jadi bermaksud bajetnya mencukupi. Selanjutnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A ternyatakan ungkapan kita akan dapat 1 markah. Kemudian untuk soalan B kita tulis dalam bentuk arm persamaan kuadratik terdapat 1 markah. Kemudian kita menggunakan kaedah pemfaktoran di sini terdapat 1 lagi markah. Kemudian jawapan akhir di sini kita akan dapat 2 markah. Seterusnya untuk bahagian C kita mendapatkan luas kawasan tidak berlorek di sini, kita akan dapat 2 markah. Kemudian terdapatkan kos sebenar 1 markah dan kemudian kita nyatakan ia mencukupi terdapat 1 lagi markah. Dan maka keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 9 markah. Pada seterusnya terlihat soalan yang kelima, iaitu soalan nombor 15. Raja 10 menunjukkan simpanan bulanan dalam RM bagi 40 orang murid. Soalan A, berdasarkan data di Raja 10, lengkapkan jadual 1 di ruang jawapan dalam halaman 26. Lihat pada ruangan jawapan, kita ada selang kelas, kita ada titik tengah dan kita ada nilai kekerapan. Pertama sekali kita selesaikan selang kelas terlebih dahulu. 31 sehingga 35, saiz selang kelasnya adalah 5. Jadi kita akan sambung dengan 36 sehingga 40, 41, 45, 46, 50, 51, 55, 56 dan 60. Kemudian terdapat titik tengah, kita akan tambah had bawah tambah had atas dan bahagi 2. Iaitu 36 tambah 40 tambah bahagi 2 terdapat 38. Ini di sini berlaku pertambahan 2 daripada nilai
had bawah. Sini kita dapat 43, 48, 53 dan 58. Seterusnya bahagian kekerapan, kita akan mengira kekerapan ini berdasarkan kepada jadual 10 yang diberi ini. Baik, pastikan kita kira dengan cermat dan tertib agar kita tak tertinggal satu data pun, ataupun kadang-kadang kita kira data itu dua kali. Ini jawapan akhir kita di sini. Kita akan dapat 8, 9, 7, 7 dan 5. Baiklah, seterusnya terlihat soalan B. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada RM5 pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada satu murid pada paksi mencancang. Okey, satu poligon kekerapan bagi data tersebut. Untuk melukis poligon kekerapan, untuk paksi mengufuk, kita akan gunakan titik tengah, dan untuk paksi mencancang, kita akan gunakan kekerapan. Dan untuk poligon kekerapan juga, kita kena nyatakan frekuensi bermula daripada sifar dan berakhir dengan sifar. Jadi di sini kita kena nyatakan titik tengah sebelum 33 dan selepas 58, iaitu 28 dan juga 63. Angka pertama, kita melukis paksi mengufuk dan paksi pencancang berdasarkan kepada skala yang telah pun diberi. Kemudian kita akan plotkan titik-titik yang seperti ini. Dan seterusnya kita akan sambungkan titik-titik ini dengan satu garis lurus yang mengenai ke semua titik seperti ini. Jadi jawapan kita untuk soalan B. Seterusnya terlihat soalan C. Berdasarkan poligon kekerapan di 15B, nyatakan bilangan murid yang menyimpan lebih RM48 dan nyatakan peratusannya. Kita lihat balik graf kita tadi, nilai yang lebih daripada RM48. Jadi di sini kita ada 7 dan juga 5 orang murid. Jadi kita tambah kedua-duanya, kita akan dapat 12 orang. Kemudian untuk peratus, kita ambil 12 per dengan jumlah keseluruhan 40 orang dan darab dengan 100. Dan kita dapat jawapan akhir kita 30%. Seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, kita nyatakan selang kelas, kita dapat 1 markah. Titik tengah 1 markah dan kekerapan kita dapat 2 markah. Seterusnya untuk soalan B, iaitu kita melukis poligon kekerapan, paksi mengufuk dan paksi mencancang dengan skala yang betul 1 markah. Kemudian kita plotkan dengan titik yang betul keseluruhannya, kita dapat 2 markah. Dan garis graf kita 1 lagi markah. Seterusnya untuk soalan C, ternyatakan nilainya adalah 12, 1 markah dan peratusnya 1 lagi markah. Dan maka keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 10 markah. Baiklah, seterusnya kita masuk ke soalan bahagian C, di mana bahagian C ini kita cuma perlu jawab satu soalan sahaja. Kita lihat soalan yang pertama, itu soalan bernombor 16. Hasila bercadang untuk bercuti bersama keluarganya di Port Dickson. Dia telah melihat beberapa lokasi menarik beserta jaraknya yang menjadi satu lokasi pilihan untuk melancong di sekitar Port Dickson. Dia dua-dua menunjukkan maklumat destinasi pilihan Hasila beserta jaraknya. Kita lihat soalan A. Berdasarkan jadual 2, lengkapkan graf berpemberat dan tidak terarah yang diberikan seterusnya. Tentukan jarak terpendek dari Teluk Kemang ke Taman Tema Wild West Cowboy. Kita lihat pada ruangan jawapan. Kita telah pun diberi TK, MT dan juga AA. Jadi kita akan sambung graf tidak terarah berpemberat ini. Jadi terlihat untuk seterusnya daripada AA di sini untuk ke TT jaraknya adalah 5. Jadi kita boleh lukis di sini. Kita labelkan dengan 5. Kemudian seterusnya daripada TT ke IB adalah 6 TT. Jadi kita boleh lukis IB di sini. Jaraknya adalah 6. Kemudian daripada IB ke TK adalah 14. Kita sambung di sini, jaraknya adalah 14. Kemudian kita ada lagi pada TK ke AA. Di sini jaraknya adalah 22 km. Kemudian untuk jarak terpendek dari TK ke AA, kita lihat di sini, dan jarak terpendek di sini adalah pada jarak 22 km. Kita lihat soalan A2 Roman. Hasila dan adiknya Zakiah memandu kereta masing-masing dari Alive 3D Art. Alive 3D Art ni adalah AA. Kemudian mereka akan pergi ke Medan Ikan Bakar IB. Hasila singgah ke Taman Tema Wild West Cowboy iaitu TT.
Jadi kita akan petakan dulu perjalanan Asila. Asila di sini dia bermula pada AA, kemudian dia pergi ke TT, mana jaraknya di sini adalah 5. Kemudian dari TT dia akan ke IB, jaraknya adalah 6. IB di sini dan jaraknya adalah 6. Kemudian untuk Zakiah, dia bermula juga dari AA, kemudian dia tersesat, dia pergi ke Muzium Tentera dulu, iaitu MT. Jarak Muzium Tentera adalah 18. Kemudian selepas Muzium Tentera, barulah dia pergi ke IB. Dan kalau kita lihat pada jawapan kita yang tadi, sini adalah Muzium Tentera, jaraknya 18. Kemudian untuk ke IB, dia perlu melalui TK. Jaraknya adalah 7 km. Kemudian TK ke IB jaraknya adalah 14. Jadi di sini untuk Zakiah dia jauh sikit daripada MT. Dia akan pergi ke TK terlebih dahulu, jaraknya 7. Kemudian dari TK barulah dia sampai ke IB, jaraknya 14. Di soalan ini bertanyakan tentang beza jarak. Jadi kita akan ambil jarak Asila dulu. 5 tambah 6 kita dapat 11 km. Kemudian untuk Zakiah kita ambil 18 tambah 7 tambah 14. Jadi kita akan dapat 39. Jadi jumlah beza jaraknya adalah 39 tolak 11. Dan kita akan dapat 28 km. Seterusnya terlihat pula dari segi pemberi markah. Untuk soalan A1 Roman, ternyata kita melukis graf tak terarah dan berpemberat, kita akan dapat 4 markah. Kemudian jarak terpendek 1 markah. Dan untuk soalan A2 Roman, kita mendapatkan jarak Alisa dan Zakiah 1 markah, langkah pengiran 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Keseluruhan untuk soalan bahagian A ini adalah sebanyak 8 markah. Seterusnya terlihat soalan bahagian B. Pelajar 11 menunjukkan graf berpemberat dan terarah perjalanan Asila dan Zakiah pada hari kedua percutian dari Pantai Teluk Kemang ke Taman Tema Wild West Cowboy. Kedua-dua buah kereta mereka menggunakan minyak jenis RON 95 ketika perjalanan dan perlu mengisi minyak jenis RON 97 untuk perjalanan balik semula ke Pantai Teluk Kemang. Soalan 1 Roman, jika kos perjalanan bagi pergi dan balik Asila dan Zakiah masing-masing RM85 dan RM88.50, bentukkan dua persamaan linear berdasarkan situasi di atas. Pertama sekali kita lihat titik mula mereka adalah pada TK. M di sini mula. Kemudian mereka akan pergi ke Taman Tema Wild West Cowboy. Itu kedudukannya adalah TT. Di sini. Di sini adalah TT. Untuk perjalanan Asila, jaraknya adalah 17 tambah dengan 19. Ini adalah untuk X. Itu menggunakan RON 95. Kemudian untuk RON 97, kita nyatakan sebagai Y. Sini adalah 23 untuk Y. Jadi untuk Zakiah, nilai X-nya adalah 23. Kemudian untuk Y-nya adalah 5 tambah dengan 22. Jadi di sini kita nyatakan bahawa RON 95 adalah X. Kemudian RON 97 adalah Y. Jadi kita akan tulis, di sini kita akan tulis 26X tambah 23 Y sama dengan RM85. Kemudian untuk Zakiah, 23X tambah 27Y sama dengan RM88.50. Seterusnya untuk soalan B2 Roman, hitung harga minyak jenis RON 95 dan 97 yang digunakan Asila dan Zakiah per kilometer. Dan salah satu cara kita dan salah satu kaedah yang boleh kita gunakan, yang paling mudah adalah menggunakan kaedah matriks. Kita tulis dalam bentuk matriks 26, 23, 23, 27 darab dengan XY sama dengan 85, 88.5. Jadi untuk dapatkan XY, kita akan songsangkan matriks ini, itu 1 per AD. A di sini adalah 26 darab 27 tolak dengan B 23 darab C juga 23. Kemudian A dengan D bertukar tempat 27 dan 26. Kemudian B kita letak negatif jadi negatif 23. C juga letak negatif jadi negatif 23. Darab 85, 88.5. Kemudian kita boleh terus tekan kalkulator.
Pertama sekali kita tekan menu, kita tekan A, kita ambil simultaneous occasion, tekan 1, kemudian unknown 2. Masukkan persamaan pertama kita. 26 sama dengan 23 sama dengan 85 sama dengan. Kemudian untuk persamaan kedua, 23 sama dengan 27 sama dengan dan 88.5 sama dengan. Kita tekan sama dengan, terdapat X 3/2 tertukar kepada bentuk perpuluhan, terdapat RM1.50 untuk RON 95. Tekan sekali lagi sama dengan, terdapat RON 97 RM2. Seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan B1 Roman, persamaan pertama 1 markah, persamaan kedua 1 lagi markah. Seterusnya untuk B2 Roman, kita menulis dalam bentuk matrik di sini, terdapat 1 markah. Kemudian langkah pengiraan di sini, kita akan diberi 2 markah, jawapan akhir masing-masing 1 markah. Dan markah untuk bahagian B ini adalah sebanyak 7 markah. Dan markah keseluruhan yang kita akan dapat untuk soalan 16 ini adalah sebanyak 15 markah. Teruskan lagi dengan melihat soalan kedua, itu soalan nombor 17. Hafiz ingin membuat layang-layang. Dia melakar segi 4 bentuk layang berlabel TUVW pada sekeping kertas warna berlabel PQRS. Soalan A, diberi perimeter PQRS ialah 120 cm. Cari nilai X dalam cm. X berada di sini dan sini juga adalah X. Kemudian sini 12, sini juga 12. Sini 12, sini 12. Jadi untuk dapatkan nilai X, kita akan ambil 120 tolakkan dengan nilai yang telah pun diberi di dalam soalan. Jadi kita akan ambil 120 tolak dengan 48, tolak dengan 28, tolak dengan 28. Jadi kita akan dapat 16. Kemudian kita bahagi dengan 2 sebab X ada 2 dan kita akan dapat nilai X sama dengan 8. Seterusnya untuk A2 Roman, cari luas kawasan berlorek dalam sentimeter persegi. Untuk luas kawasan berlorek, kita akan ambil segi 4 tepat tolak dengan luas lelayang. Luas lelayang diberi di dalam rumus, iaitu pada rumus nombor 7 dalam bahagian sukatan dan geometri. Jadi kita akan ambil luas segi 4, 24 darab dengan 36, tolakkan dengan luas lelayang 1/2 darab 36 kali 24. Dan kita akan dapat sama dengan 432. Kemudian dari segi pemberian markah untuk soalan bahagian A, ini langkah pengiraan 1 markah, jawapan akhir 1 markah. Soalan A2 Roman, langkah pengiraan 1 markah, jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah bagi pecahan soalan A. Seterusnya terlihat soalan bahagian B. Hafiz melukis layang-layangnya sebagai KLMN pada satu sata kartes dan melukis satu layang-layang bersaiz lebih kecil ABCD untuk adiknya Izzah. Layang-layang Izzah ABCD adalah imej bagi layang-layang Hafiz sisi 4 KLMN. Di sini yang kecil ini adalah imej dan yang besar ini adalah objek. Uraikan selengkapnya transformasi V dan juga W. Jadi kita lihat pada objek ke imej. Imej yang terakhir adalah lebih kecil berbanding objek. Jadi salah satu transformasinya adalah pembesaran. Jadi sebelum membesar, kita kena dapatkan dulu apakah transformasi pertama yang terlibat. Dan kita lihat di sini, transformasi pertama yang terlibat tentulah putaran. Putaran ini adalah mengikut arah jam dan sudutnya adalah 90 darjah. Dan kita kena dapatkan dulu pusat putaran. Untuk mendapatkan pusat putaran, langkahnya adalah kita pilih 2 titik yang sepadan. Contoh di sini, titik L, dia sepadan dengan titik F. Jadi kita kena sambungkan titik L dan titik F ini, dan dia akan jadi bentuk seperti huruf L ini. Kemudian kita bilang kotak. Di sini kotaknya ada 10. Kemudian kita bahagikan 2, terdapat 5. Jadi kita akan bahagikan 10 kotak ini kepada 5 kiri, 5 kanan. 1, 2, 3, 4, 5 berada di sini. Dan kita lihat di sini pada bahagian sebelah kanan, kita ada bentuk L. Kita akan luruskan garis ini, di mana di sini kita ada 3. Jadi kita akan tarik 3 ke bawah. 1, 2, 3 di sini. Jadi jawapan kita untuk pusat yang berada di sini. Dan kalau kita lihat, kita sambung F ke pusat, kemudian L ke pusat, kita akan dapat 90 darjah
dan panjang sisinya adalah sama. Jadi untuk V kita nyatakan sebagai putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat 2, -2. Balas selanjutnya terlihat pula W. W ini adalah pembesaran. Pembesaran perlu dapatkan nilai K faktor skala iaitu imej per dengan objek. Di sini imejnya lebih kecil dan kita ambil sisi yang boleh kita kira. Kita ambil sisi AB 1 per dengan objek adalah sama dengan EF iaitu 2. Jadi 1/2. Maka K adalah 1/2. Kemudian kita menyatakan pula pusat. Pusat di sini adalah pada D. Kemudian semua tertumpu pada titik D. Ataupun kita boleh nyatakan koordinatnya 93. Jadi untuk W adalah pembesaran K sama dengan 1/2 pusat 93 ataupun D. Baiklah, selanjutnya kita lihat soalan B 2 Roman. Diberi bahawa luas sisi 4K LMN adalah luas layang-layang yang dilukis oleh Hafiz seperti dalam rajah 12A. Hitung luas dalam sentimeter persegi kawasan berlorek. Jadi pada bahagian A tadi kita dah dapat luas layang iaitu menggunakan rumus ini 1/236 darab 24. Bila kita tekan kalkulator kita akan dapat jawapannya adalah 432. Jadi di sini kita akan menggunakan rumus luas imej sama dengan K kuasa 2 kali dengan luas objek. K kuasa 2 adalah 1/2 kuasa 2 darab dengan luas objek iaitu 432. Jadi kita dapat 108 bagi luas imej. Soalan bertanyakan tentang luas kawasan berlorek, jadi kita akan ambil luas objek tolak dengan luas imej. Jadi luas objek adalah 432 tolak 108 dan kita akan dapat 324. Kemudian dari segi pemenuhan markah, untuk soalan A kita nyatakan putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat, terdapat 3 markah. Untuk W kita nyatakan pembesaran faktor skala dan juga pusat, terdapat lagi 3 markah. Kemudian untuk soalan B2 Roman, kita menggunakan rumus luas imej, terdapat 1 markah operasi tolak 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan keseluruhan untuk soalan bahagian B ini adalah 9 markah. Selanjutnya kita lihat soalan bahagian C. Pada pendapat anda, adakah luas permukaan layang-layang mempengaruhi ketinggian layang-layang yang akan diterbangkan? Berikan justifikasi anda. Jadi markah keseluruhan yang kita dapat dalam soalan ini tidak termasuk soalan C adalah sebanyak 13 markah. Baiklah, sampai sini sahaja video kita pada kali ini. Sekian, terima kasih selamat belajar dan jumpa lagi dalam video yang akan datang.